Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Syuhada binti Muhammad Nur Daha. Untuk kajian ini saya akan membincangkan tentang masalah buli cyber yang berlaku di media sosial dalam kalangan remaja. Baiklah, apa itu buli cyber? Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, chat, telefon bimbit, dan yang paling saya tekankan di sini ialah platform media sosial. Hal ini adalah kerana peratusan media sosial yang digunakan setiap hari hampir 95% penggunaannya jika dibandingkan dengan media elektronik yang lain. Buli cyber juga ialah tingkah laku yang dilakukan di media sosial oleh individu atau kumpulan terhadap seseorang individu dengan agresif bertujuan untuk menjatuhkan atau memberi kemudaratan kepada individu tersebut. Ini adalah statistik buli cyber di Malaysia versus di dunia. Menurut kajian Microsoft Global Youth Online Behaviour Survey pada tahun 2012, daripada 25 negara dikaji, Malaysia menduduki tangga ke-17 tertinggi. Kajian terhadap kanak-kanak dan remaja berusia 8 hingga 17 tahun mendapati kejadian cyberbuli di Malaysia tidak jauh beza dengan statistik global sebanyak 37%, iaitu dengan 33% remaja Malaysia melaporkan pernah dibuli secara online. Masalah yang telah dikenal pasti dalam kajian ini ialah yang pertama, masalah buli cyber yang berlaku di platform media sosial dalam kalangan remaja. Yang kedua, media sosial yang digunakan oleh remaja tiada pantauan daripada ibu bapa. Yang ketiga, ibu bapa tidak menghadkan telefon bimbit kepada anak-anak. Yang keempat, remaja yang berani mengancam, menakutkan seseorang dan membuli di media sosial disebabkan untuk kepuasan hati. Dan yang terakhir, remaja yang baru mengenal dunia dan ingin berseronok dan mencuba sesuatu yang baru, sama ada benda itu positif ataupun negatif. Baiklah, ini adalah beberapa artikel tentang masalah buli cyber yang berlaku di Malaysia dan di luar negara yang telah dikaji dan dicari. So, artikel ni kebanyakannya memberi kesan kepada mangsa itu sendiri. Apabila terlampau banyak kata-kata negatif ataupun kebencian daripada netizen-netizen yang telah dilontarkan kepada mangsa, jadi mangsa terkesan dari segi mentalnya, dan ada juga yang mengalami depresi ataupun gila, dan paling teruk sekali mangsa mengambil keputusan untuk membunuh diri. Punca masalah ini berlaku adalah disebabkan yang pertama, sikap ibu bapa itu sendiri yang mengikutkan kemahuan anak dengan memberikan telefon bimbit apabila diminta. Baiklah, hal ini demikian kerana apabila kan anak-anak itu meminta sesuatu daripada ibu bapa, lebih-lebih lagi telefon bimbit, setengah ibu bapa akan memberikan kepada anak-anak tanpa mengatakan tidak. Tanpa membuatkan perasaan anak-anak itu terluka ataupun kecewa. Kerana pada zaman sekarang teknologi semakin canggih, iaitu dengan penggunaan teknologi media sosial ataupun WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi disebabkan ibu bapa tidak mahu membuatkan anak kecil hati ataupun tidak mahu dipanggil ketinggalan zaman, maka ibu bapa sekarang hanya memberikan telefon bimbit untuk kepuasan hati anak-anak. Okay, yang kedua ialah sikap ibu bapa itu sendiri yang tidak memantau ataupun tidak menghadkan penggunaan telefon kepada anak-anak. Baiklah, di sini ibu bapa itu sendiri tidak melihat ataupun tidak memantau langsung apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan telefon bimbit mereka. Kita tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan di media sosial, dengan siapa mereka berkawan, ataupun apakah komen-komen yang mereka lakukan ataupun website yang diorang tengok. Jadi di sini anak-anak tu tidak akan rasa dikawal ataupun tidak ada batas untuk mereka gunakan aplikasi, mana-mana aplikasi di media sosial. Maka di sini mereka berani untuk melakukan sesuatu yang baru dengan pengaruh sekeliling mereka. Okay, yang ketiga ialah sikap pembuli itu sendiri yang merasakan cemburu ataupun iri hati dengan individu yang berkenaan. Okay, di sini punca itu datang daripada diri sendiri. Ini kerana bila kita tengok seseorang yang ada kelebihan ataupun ada benda yang kita tak ada, maka di sini anak-anak ataupun remaja itu akan merasakan iri hati ataupun cemburu dan akan meng-create akaun baru tanpa dikenali dan mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan komen-komen yang negatif terhadap individu tersebut. Maka
cyberbully berlaku di situ tanpa diketahui siapa orangnya. Dia berani membuat begitu kerana sifat iri hati sendiri yang tidak dikawal ataupun yang tidak dapat dielakkan. Yang terakhir ialah pengaruh daripada rakan sebaya untuk kepuasan hati dan berseronok menjadi sebab ia berlaku. Di sini kadang-kadang apabila seseorang itu menggunakan media sosial, ia terpengaruh dengan rakan sebaya ataupun di media-media barat kerana benda itu hanya dilakukan untuk berseronok. Sebagai contoh, seseorang individu iaitu pelajar berdua ataupun bertiga atau berkumpulan dengan kawan-kawan yang lain hanya ingin berseronok dengan membuatkan sesuatu perkara itu menjadi negatif dan menjadikannya bahan ketawa. Sebagai contoh, memberi komen negatif kepada seseorang individu yang tidak dikenali sebagai contoh fizikalnya ataupun kekurangan pada individu tersebut, maka remaja tersebut melontarkan kata-kata yang tidak elok dan memberikan kesan yang buruk kepada orang itu dan juga kepada dia sendiri. Ini kerana hanya untuk keseronokan, jadikan bahan ketawa dan kepuasan hati mereka. Baiklah, ini adalah beberapa hasil gambar dan tangkapan skrin yang telah dikaji di platform media sosial iaitu Twitter, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Jika kita dilihat di sini, terdapat banyak komen yang memberi kesan negatif kepada mangsa, komen-komen yang memberi kata-kata yang sangat kesat dan juga negatif, dan juga membuatkan mangsa mengambil keputusan untuk membunuh diri, mengalami isu depresi dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aras pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Aras ini adalah pada taksonomi Bloom. Saya menggunakan 4 aras, iaitu yang pertama, aras ketiga iaitu aplikasi. Kurangkan penggunaan telefon bimbit kepada anak-anak dan memantau aktiviti seharian kepada anak-anak. Maka di sini peranan penting, sangat penting daripada ibu bapa untuk mengurangkan ataupun menghadkan penggunaan telefon kepada anak-anak supaya mereka rasa terkawal semasa penggunaan telefon, lebih-lebih lagi tentang media sosialnya jika ibu bapa memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak. Aras yang seterusnya ialah aras keempat iaitu analisis. Kenal pasti punca mereka berani untuk membuli di media sosial. Baiklah, di sini ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk kenapa anak-anak itu berani menggunakan ataupun mengeluarkan kata-kata yang negatif ataupun komen yang tidak sepatutnya dibuat ataupun dilakukan, dan mencari punca kenapa anak-anak berani melakukan perkara sebegitu. Aras yang seterusnya ialah aras kelima iaitu sintesis, memberi bimbingan dan cara penggunaan telefon bimbit dan media sosial kepada anak-anak dengan betul. Baiklah, seperti dikatakan tadi, ibu bapa sangat memainkan peranan penting dengan memantau aktiviti media sosial anak-anak dengan menggunakan media sosial dengan cara yang betul, iaitu dengan pendidikan ataupun perniagaan dan sebagainya, agar mereka tahu menggunakan media sosial dengan betul. Baiklah, aras yang terakhir ialah aras ke-6 iaitu penilaian. Mewujudkan kesedaran dan empati dalam diri serta berfikir apa perasaan kita jika berada di tempat mangsa. Baiklah, remaja itu sendiri harus diberi kesedaran daripada orang sekeliling, terutama ibu bapa, guru dan rakan-rakan yang lain, agar mempunyai perasaan belas kasihan ataupun empati kepada mangsa-mangsa yang diberi komen negatif untuk tujuan bully cyber, untuk tujuan yang berseronok. Jadi sebagai individu itu sendiri perlu ada kesedaran agar tidak membuat perkara tersebut dan mengelakkan bully cyber di media sosial. Pemikiran yang sesuai untuk diaplikasi bagi masalah ini ialah pemikiran lateral, kerana idea yang sedia ada itu boleh dicampurkan dengan idea-idea lain untuk menyelesaikan masalah. Pengasas pemikiran lateral ini, Edward de Bono, juga telah berkata ia adalah pemikiran yang menitik beratkan pelbagai jenis jawapan dan digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama yang biasa diamalkan. Pengasas pemikiran lateral ini, Edward de Bono, juga telah berkata ia adalah pemikiran yang menitik beratkan pelbagai jenis jawapan dan digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama yang biasa diamalkan. Seterusnya, kaedah penyelesaian bagi masalah ini ialah
Pertama, ibu bapa perlu menghadkan penggunaan telefon bimbit kepada anak-anak dan juga memantau aktiviti seharian anak mereka ketika menggunakan telefon bimbit dan juga media sosial. Yang kedua ialah elakkan berkawan dengan rakan-rakan yang memberi pengaruh yang buruk ataupun pengaruh yang negatif yang mengajak kepada cyberbully di media sosial. Bagi mangsa pula, mangsa perlu blok ataupun sekat pembuli di mana-mana media sosial dan menelefon polis ataupun pihak berkuasa tentang kes cyberbully di media sosial agar pembuli dapat diberi tindakan yang sepatutnya. Kaedah penyelesaian masalah yang dipilih bagi mengatasi isu ini ialah ibu bapa sangat memainkan peranan penting terhadap anak-anak kerana mereka adalah orang yang paling terdekat dengan anak-anak dan orang yang paling memahami anak-anak. Ibu bapa juga adalah individu yang boleh mengawal anak-anak serta memberi arahan dan nasihat dengan baik. Maka ibu bapa di sini harus menasihati agar penggunaan telefon bimbit dan media sosial dapat dikurangkan kepada anak-anak dan juga dapat memantau aktiviti anak-anak di media sosial. Jadi dengan nasihat dan kata-kata yang positif diberikan oleh ibu bapa, anak-anak dapat dan tahu menghadkan diri dengan menggunakan media sosial dengan baik. Ini kerana media sosial tu banyak kelebihan dan kebaikannya jika digunakan dengan baik, iaitu dengan pendidikan, perkongsian, platform untuk mencari rezeki iaitu perniagaan dan sebagainya. Jadi ibu bapa sangatlah memainkan peranan penting agar dapat dikawal dan digunakan dengan sepatutnya. Penilaian yang terakhir ialah wujudnya rasa empati dan positif dalam diri kerana diberi bimbingan dan kesedaran yang baik daripada ibu bapa, rakan-rakan, guru-guru dan sebagainya. Jadi media sosial itu dapat digunakan dengan baik jika setiap individu ataupun masyarakat di Malaysia mempunyai empati dan kesedaran terhadap sesuatu perkara, lebih-lebih lagi berkenaan tentang cyberbully. Kita sebagai pengguna media sosial ataupun pengguna telefon bimbit perlu ada kesedaran tentang menggunakan platform tersebut dengan cara yang positif, tidak memberikan kebencian, tidak menyebarkan kejahatan, kemudaratan dan juga sebagainya. Jadi di sini amatlah penting untuk kita mempunyai kesedaran diri agar setiap perkara negatif boleh dijauhkan dan juga dielakkan. Baiklah, kesimpulannya, ibu bapa sangat-sangat memainkan peranan penting agar dapat mengelakkan masalah cyberbully ini berlaku kerana anak-anak dan juga remaja kini sangat rapat ataupun ibu bapa sangat memahami mereka dan juga ibu bapa sahajalah yang boleh mengawal mereka dan juga penggunaan media sosial dan juga telefon bimbit. Jadi sebagai individu dan juga rakyat Malaysia, kita perlu merasakan kesedaran ataupun rasa empati pada diri sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.